Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 November bersama saya Nazira Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Konflik pemimpin berterusan, Agong minta pandangan Majlis Raja-Raja. Juga Sekatan Jalan Raya, polis pastikan tahap keselamatan rakyat terjamin. Perbincangan khas Raja-Raja Melayu akan diadakan esok di Istana Negara. Ia bagi Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Alam Mustafa Billah Shah mendapatkan pandangan Raja-Raja Melayu berhubung pembentukan kerajaan baharu selepas pilihan raya umum ke-15. Menurut kenyataan dikeluarkan Istana Negara, pandangan Raja-Raja Melayu penting bagi baginda membuat keputusan demi kepentingan dan kesejahteraan negara dan rakyat. Setakat hari ini, Perdana Menteri ke-10 belum dilantik selepas tiada mana-mana individu berjaya membuktikan mendapat sokongan majoriti ahli Dewan. Sultan Abdullah menyeru agar seluruh rakyat dan semua pihak untuk terus beristiqamah dan bertenang sehingga proses untuk membentuk kerajaan selesai. Titah baginda masa depan negara terlalu berharga dan wajar direncanakan dengan penuh cermat serta teliti. Baginda turut bertitah ahli parlimen mencari penyelesaian kemelut yang membelenggu rakyat. Sementara itu, Sultan Abdullah hari ini telah menerima menghadap wakil-wakil Barisan Nasional BN dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Antara yang terlibat dalam sesi menghadap pagi tadi ialah Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kenderaan membawa Datuk Seri Ahmad Zahid masuk ke Istana Negara kira-kira jam 10.45 pagi. Ia disusuli kenderaan membawa Setiausaha Agung BN Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Sebelum itu, Timbalan Presiden BN Datuk Seri Muhammad Hassan terlebih dahulu dilihat masuk ke Istana Negara. Pada jam 11.07 pagi, kenderaan membawa pemimpin GPS pula masuk ke Istana Negara. Antara pemimpin GPS yang hadir ialah Datuk Seri Fadilah Yusof, Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan Datuk Seri Richard Rayat Jaim. Wakil BN dan GPS masing-masing meninggalkan Istana Negara sekitar 11.25 pagi dan 11.56 pagi. Sesi menghadap pagi tadi adalah lanjutan dari sesi menghadap Ketua-Ketua Gabungan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional semalam. Kesemua individu terlibat dititah menghadap bagi membolehkan Al-Sultan Abdullah membuat keputusan berhubung pelantikan Perdana Menteri ke-10. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong bertitah agar Gabungan Parti Sarawak GPS mempertimbangkan pembentukan kerajaan perpaduan bagi memudahkan pembentukan kerajaan baharu selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15. Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, titah baginda itu adalah berdasarkan keadaan semasa dengan tiada seorang pun memperoleh majoriti mudah untuk menjadi Perdana Menteri. Maka beliau berhasrat kalau dapat untuk kita berbincang mempertimbangkan sama ada boleh ditubuhkan kerajaan unity, kerajaan perpaduan. Dan sebab itulah tuanku memberi nasihat pandangan baginda mengapa perlu adanya diwujudkan unity government. Beliau ditemui selepas menemui Premier Sarawak di Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Rabu. Pagi tadi, 4 perwakilan ahli majlis tertinggi MT Gabungan Parti Sarawak GPS yang menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara siang tadi tiba di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak 3.35 petang. Perjumpaan tertutup di antara pemimpin Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN di Hotel St. Regis tamat pada jam 5 petang tadi. Dipercayai pertemuan yang berlangsung selama 2 jam itu susulan hasil persetujuan pada mesyuarat Dewan Tertinggi BN yang diadakan malam semalam. Antara barisan pemimpin BN yang hadir adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Datuk Seri M. Sarvanan,
Datuk Seri Muhammad Hassan serta Datuk Otter Joseph Kurup. Manakala dari PN pula adalah pengerusi PN sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Abdul Hadi Awang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Dr. Dominic Lau, Datuk Dr. Muhammad Razi Majidin, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi serta Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Namun hasil perjumpaan tertutup tersebut masih belum diketahui. Sebelum ini, BN mengadakan perjumpaan dengan Pakatan Harapan PH di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur. Sementara itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim sempat berseluruh memberitahu beliau mahu menonton wayang sambil memberi beberapa bungkusan berteh jagung kepada petugas media yang menanti di luar pejabat beliau di Jalan Gasing, Petaling Jaya. Tengok wayang nak popcorn. Sebelum itu, pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyediakan kerusi plastik dan tandas bergerak. Dan 4 hari selepas pilihan raya umum ke-15, proses pembentukan kerajaan masih menemui jalan buntu apabila setiap parti belum mencapai kata putus berhubung status kerajaan campuran. Dan situasi itu disifatkan luar biasa selain menimbulkan kegelisahan dalam kalangan rakyat. Apa sebenarnya kesudahan kemulut ini dan apakah impaknya kepada negara? Dan untuk penjelasan lanjut, kita bersama pensyarah kanan Sains Politik USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang kita hubungi menerusi talian Skype. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Baik, Prof. Jika situasi ini berlarutan dan Parlimen tergantung terlalu lama, adakah ia mempunyai kesan yang signifikan kepada pentadbiran negara, Prof? Bagi saya yang penting di sini bukannya jangka waktu ataupun sesuatu masa yang perlu kita berikan, kerana yang mahu dilihat adalah satu keputusan yang rasional, yang praktikal, dan ini kali pertama dalam sejarah kita berhadapan dengan kedudukan Parlimen tergantung. Bermakna walaupun masa itu boleh diambil dan biarlah keputusan yang munasabah yang terbaik untuk rakyat dapat dilahirkan. Dan saya percaya bahawa perkara 43 perlembagaan yang jelas memberikan peruntukan tersebut kepada kebijaksanaan kearifan Yang di-Pertuan Agong dalam melihat pada hemat baginda siapakah yang berkelayakan yang dapat majoriti dalam kalangan wakil rakyat di Dewan Rakyat itu akan diberikan pertimbangan sepenuhnya. Bermakna dalam soal ini ianya adalah menjurus kepada sejauh mana istana akan memainkan peranan yang paling penting sebagai tiang seri kepada kedudukan struktur pentadbiran politik tanah air dalam mencerna, menghalusi dan menghadam kedudukan yang tidak menentu yang sudah berpanjangan untuk 4 hari dan barangkali akan ada satu ketetapan selepas ke bawah duli berjumpa dengan Raja-Raja Melayu di dalam mesyuarat khas Raja-Raja Melayu, dan itu mungkin akan memberikan satu suluhan kepada siapakah yang sebenarnya mampu untuk dilantik sebagai ketua kerajaan. Dan dalam soal ini impaknya besar. Kita memerlukan seorang pemimpin yang berlapang dada, yang berjiwa besar, mampu untuk menampakkan kewibawaan, ketokohan dalam menangani cabaran yang perlu kita hadapi. Barangkali jika sekiranya sebuah kerajaan perpaduan itu dilahirkan dengan penggabungan daripada pelbagai parti yang mampu untuk mengenepikan fahaman politik sementara melakukan gencatan politik, mencari satu kedamaian politik supaya kita mencari satu politik tengah untuk membolehkan beberapa perkara diatasi, khususnya apabila kita sedang berhadapan dengan isu kos sara hidup, dengan belanjawan 2023 masih belum diluluskan, kita berhadapan dengan isu peluang pekerjaan, pengangguran, pendidikan dan juga rutin yang sedang dilalui masyarakat masih kita hadapi. Bermakna kita memerlukan satu keputusan yang saya rasakan yang terbaik akan dibuat oleh kebawah duli Yang di-Pertuan Agong. Okey. Baik, Prof. Menurut pandangan Prof, apakah sebenarnya penyelesaian terbaik dengan mengambil kira kepentingan rakyat? Adakah wajar setiap parti itu mengambil pendekatan berdamai walaupun wujud pelbagai sentimen, ideologi politik berbeza atau prinsip yang dipegang sebelum ini, Prof? Ya, lazimnya pilihan raya digunakan untuk mengukur sokongan dan akhirnya kita sudah melihat Pakatan Harapan dapat 82 kursi, Perikatan Nasional 73, Barisan Nasional 30, GPS di Sarawak 23, JRS 6, Warisan 3,
dan ada wakil bebas 3, muda 1 dan Parti Bangsa Malaysia 1. Bermakna dalam konteks ini dengan kepelbagaian yang sudah wujud, sudah pasti kita mahukan satu keazaman politik. Political will itu penting untuk membolehkan kita bergerak ke hadapan. Kita harus boleh menepikan perbezaan yang telah wujud dari sudut fahaman ataupun ideologi politik agar kebesaran dari sudut keazaman politik itu mampu diterjemahkan dalam soal sejauh mana kematangan berpolitik itu dipamer kepada masyarakat. Yang mahu kita redakan adalah suhu politik yang mendidih seketika, barangkali boleh diredakan jika tokoh-tokoh politik, pemimpin politik kepartian ini mampu untuk melihat kepada keperluan mengadakan satu keputusan yang penting, yang luar biasa. Barangkali inilah salah satu keputusan yang penting dalam cabang pendemokrasian kita, seperti mana kita lihat di negara-negara barat, bagaimana ia sudah pun diamalkan. Jika sekiranya wujud kerajaan perpaduan, gabungan berbagai parti ini, sekurang-kurangnya penyokong di bawah tahu kita boleh bergerak ke hadapan bersama, kita boleh bersetuju dalam bersetuju, kita boleh bersetuju dalam tidak bersetuju. Dalam soal arena gelanggang politik ini, kita harus ketepikan perbezaan yang wujud sementara untuk menstabilkan keadaan dan melahirkan keadaan yang menentu. Saya percaya itu mampu dilakukan jika masing-masing beristiqamah, ada sifat untuk bermusabar dan juga melihat kepada keperluan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi keperluan kemahuan rakyat dalam kalangan pelbagai peringkat, merentasi pelbagai kumpulan yang saya rasakan hasrat itu perlu diutamakan. Baik Prof, jika kerajaan campuran ataupun kerajaan perpaduan ini dapat dibentuk selepas ini, adakah ia dapat menjamin kestabilan politik atau akan wujud lagi rentetan drama yang akan menggugat kedudukan kerajaan? Sebagaimana kita tahu PRU14 kita melihat 3 Perdana Menteri pada ketika itu. Ya, harapannya adalah seperti itulah, supaya penjajaran politik yang wujud, yang memungkinkan wujudnya kerajaan perpaduan ataupun kerajaan minoriti, sekurang-kurangnya janganlah kita meletakkan kerajaan itu dalam tebusan. Kerajaan tebusan ini seolah-olah kita sentiasa mempunyai prasangka bersifat meninggikan ketidakpercayaan di antara satu sama lain. Itu harus kita belakangkan. Kita sudah pun melihat pengalaman selama 4 tahun bagaimana 3 Perdana Menteri sudah dilantik, bagaimana kerajaan sentiasa berada dalam keadaan yang tidak stabil, dasar polisi sukar untuk kita halusi, teliti dan juga untuk laksanakan. Bermakna dalam konteks ini kita berharap dengan adanya kerajaan perpaduan ataupun kerajaan minoriti dengan sokongan daripada pelbagai pihak, itu sekurang-kurangnya memberikan nilai tambah kepada perubahan pembaruan yang mahu kita lihat. Kesemua ini memerlukan iltizam dan juga iktibar daripada pemimpin politik yang harus melihat bahawa politik angka bukan semuanya. Janganlah kita melihat kepada kedudukan di mana masing-masing mencurigai di antara satu sama lain. Kita harus berpegang pada prinsip yang kalah tidak kalah semuanya, yang menang tidak menang semuanya. Baik, terima kasih banyak Prof atas ulasan itu tadi. Itu saja masa yang kita ada Prof. Terima kasih banyak dan selamat malam. Baik, kita ke laporan seterusnya. Bermula malam tadi, Polis Diraja Malaysia PDRM melaksanakan sekatan Jalan Raya SJR di lokasi strategik setiap daerah di seluruh negara dengan penugasan secara 24 jam. Dan di Perak, Polis Negeri juga melaksanakan SJR di semua daerah di negeri itu susulan kejadian rusuhan ditularkan selepas Menteri Besar dan Barisan Exco mengangkat sumpah jawatan. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata langkah mengadakan SJR dalam tempoh pasca PRU15 itu bertujuan memastikan keselamatan rakyat negeri berkenaan. Kita semua tahu bahawa kita baru saja melepasi fasa pilihan raya dan pasca pilihan raya dan kerajaan negeri baru ditubuhkan. Jadi saya nak memastikan bahawa keadaan di negeri Perak ini aman, damai, keselamatan awam terpelihara dan terjaga. Dan kita telah mengadakan SJR ini tadi untuk memastikan macam tu tadilah yang viral-viral yang tak betul tadi tu tidak disebarkan yang meluas. Menurut Datuk Muhammad Yusri, setakat ini tiada kejadian rusuhan berlaku, namun Polis Perak sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Mengulas mengenai rusuhan serta perhimpunan haram dalam kalangan ahli UMNO di Lenggong, ujar beliau, perkara itu juga tidak berlaku. Semua gambar yang tular yang turut memaparkan unit tempur ringan FRU itu juga adalah palsu dan disalahguna bagi tujuan menimbulkan rasa tidak aman dalam kalangan rakyat. Gajah amok, penduduk ketakutan.
selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita ke perkembangan seterusnya. Seorang penceramah bebas tidak mengaku bersalah di Mahkamah Session Seremban atas 4 pertuduhan menerima deposit keseluruhan berjumlah RM187,000 tanpa lesen untuk tujuan pelaburan sejak 2019 hingga tahun lalu. Muzamil Solihin Musa, 45 tahun, didakwa bersetuju menerima deposit antara RM10,000 hingga RM100,000 secara berasingan daripada 4 lelaki sebagai suatu pelaburan tanpa lesen yang sah di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Akta 758. Kesalahan itu dilakukan di 3 kedai makan sekitar Mantin dan Bandar Baru Nilai serta satu lagi di Taman Seri Rambai Labu Seremban di antara 30 Ogos 2019 hingga 7 September 2021. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 137-1 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Akta 758 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 137-2 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, penjara tidak melebihi 10 tahun atau denda maksimum RM50 juta atau kedua-duanya. Tertuduh dibenar ikat jamin RM40,000 bagi semua pertuduhan. Kes akan disebut semula 16 Januari depan. Penduduk di Felda Bukit Sagu dekat Kuantan ketakutan berikutan sekumpulan gajah liar menceroboh masuk ke kawasan kediaman mereka awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira 5.30 pagi itu, haiwan liar tersebut memusnahkan 4 pagar penduduk sebelum memusnahkan pelbagai tanaman. Seorang penduduk Abu Bakar Nur Muhammad, 65 tahun berkata ini merupakan kejadian pertama sejak dia tinggal di situ 45 tahun lalu. Abu Bakar mendakwa dia mendengar bunyi bising di belakang rumah sekitar 5.40 pagi. Namun, hanya sekitar pukul 7 pagi bertindak meninjau dan terkejut melihat najis gajah dan tanamannya habis musnah. Kalau tu bangun pagi tadi, habis. Pokok pisang, pokok kelapa semua tumbang. Saya dah duduk sini lebih kurang 40 tahun lebih dah. Inilah kali pertama gajah serang kat kawasan rumah. Seorang lagi penduduk Muhammad Helmi Rosli, 25 tahun berkata, kejadian itu disedari isterinya 5.30 pagi apabila terdengar bunyi sesuatu sedang meranapkan pokok tebunya tetapi tidak berani membuka tingkap biliknya untuk melihat punca bunyi tersebut. Saya buka tingkap. Saya tengok nampak. Saya nampak pokok tebu semua dah lenyek dah. Semua dah pokok kelapa pun dah tumbang. Memang dah bersepah. Penduduk bimbang mamalia tersebut semakin berani menghampiri kawasan rumah penduduk dan berharap tindakan segera dapat diambil. Sementara itu, Adun Sungai Lembing Ayub Ashri ketika ditemui memaklumkan pihaknya akan mengambil tindakan susulan bagi mengekang kedatangan gajah kali kedua. Pihaknya akan memasang lampu besar pagar gajah dan membina longkang. Kita akan tengok dari segi laluan gajah tu, apakah kaedah yang sesuai, sama ada pagar gajah ataupun kita panggil longkang. Longkang untuk gajah tu untuk inisiatif lah untuk kita mengekang untuk dia datang kali kedua lah. MDC Asia Link Berhad MALB perkenal konsep Pusat Berpantang The Sanctuary Pusrawi dan Pusat Fisioterapi The Fisio Pusrawi Patuh Syariah Pertama bertempat di Hospital Bersalin Ibu dan Anak Kota Damansara yang menawarkan perkhidmatan 5 bintang dengan harga mampu milik. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MALB Group Dr. Aslan Baco, produk dan perkhidmatan terbaru itu bakal menarik perhatian ramai ibu-ibu yang inginkan kelainan dan merasai sendiri pengalaman berpantang dan rawatan fisioterapi di Hospital Pusrawi Kota Damansara. Setakat ini 16 bilik berpantang telah beroperasi dengan harga promosi bawah RM5,000 yang menyasarkan 16 pelanggan yang mendaftar setiap minggu atau 64 pesakit sebulan tahun depan. Contoh macam pergigian pun memang kita masih berjalan macam biasa. Even untuk Hospital Pusrawi sendiri, sebab ini adalah flagship dia. Maknanya start daripada check antenatal and then fisioterapi sakit belakang, lepas tu dia bersalin dan confinement center. Jadi business model itu yang kita nak duplicate ke tempat-tempat yang lain. Tapi ini adalah flagship dia, ya. Dr. Aslan yang juga pemilik kepada lebih 26 rangkaian klinik pergigian My Dental Care di sekitar Lembah Kelang serta aplikasi mudah alih rawatan doktor ke rumah pesakit iaitu Hi Dr. Apps,
syarikat itu sedang berusaha untuk disenaraikan di bursa menjelang 2024-2025. MDC Asialink Berhad berhasrat menjadi peneraju penyedia perkhidmatan kesihatan patuh syariah di Asia Tenggara. Okey, kalau kita tengok mampu milik dia tu bergantung dengan let's say kalau sekarang ini kita buat dalam package 7 hari ya. 7 hari dengan harga normal 6,999. Okey, sekarang masa pembukaan kita buat 4,999 dengan rebate pada hari ini 3,999. Konsep patuh syariah ni yang pertama sekali kita semak komprehensif. Kita semak syarikat MDC Asialink ni bukan hanya kepada hospital Pusrawi ni. Kita semak syarikat tu sendiri dengan kontraknya, dengan doktor-doktor punya kontrak, dengan sewaan-sewaan kalau ada kontrak-kontrak sewaan, dan kemudian barulah kita cek code of conduct kalau macam. Orang ramai yang berminat boleh menghubungi talian tertera. .37 maut, 3 bas bertembung. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 37 maut selepas 3 bas bertembung di luar bandar Maiduguri, timur laut Nigeria. Nahas itu berlaku apabila 2 bas komersial bertembung dan terbakar sebelum dirempuh bas ketiga. Menurut Ketua Agensi Keselamatan Jalan Raya, kemalangan ini berpunca dari tayar sebuah bas pecah yang kemudiannya terlanggar kenderaan yang datang dari arah bertentangan. Menurutnya lagi, bas yang dipandu terlalu laju turut menjadi punca kemalangan. Setakat ini, 37 orang disahkan maut dan kebanyakannya melecur sehingga tidak dapat dikenali. Kemalangan jalan raya di Nigeria dikatakan perkara biasa ekoran kenderaan tidak diselenggara dengan baik serta dipandu laju dan juga tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Sementara itu, di Amerika Syarikat, 10 terbunuh dalam tembakan di sebuah pasaraya Walmart di Virginia. Menurut laporan media tempatan, suspek merupakan pengerus kedai melepaskan tembakan sebelum menembak diri sendiri. Insiden di Walmart di Chesapeake itu berlaku sekitar jam 10.12 malam waktu tempatan. Selain mangsa maut, beberapa orang dilapor turut tercedera. Suspek yang juga pengurus kedai dikenali sebagai Andre Bing bertindak sendirian dan menembak mangsa di dalam Walmart itu sebelum bertindak membunuh dirinya sendiri. Sehingga kini motif pelaku belum diketahui. Lokasi kejadian ditutup buat sementara waktu untuk siasatan lanjut. Turki dilanda gempa bumi berukuran 6.1 skala Richter awal pagi tadi waktu tempatan. Setakat ini bencana itu tidak mengakibatkan kehilangan nyawa, namun sekurang-kurangnya 35 orang cedera. Gempa itu berlaku sekitar jam 4.08 pagi dengan kedalaman 10 km. Ia dilaporkan berlaku di daerah Golyaka, wilayah Doshe, barat laut Turki. Namun ia turut menggegarkan bandar lain yang berdekatan seperti Ankara dan Istanbul. 35 mangsa dilaporkan cedera termasuk 32 di Doshe, seorang di Istanbul, manakala 2 lagi di wilayah berdekatan Bolu dan Zonguldak. Menurut Menteri Dalam Negeri Sulaiman Solu, 70 gegaran susulan direkodkan namun tiada laporan kerosakan teruk. Bagaimanapun pemeriksaan lanjut masih dijalankan. Turki adalah salah satu zon gempa bumi paling aktif di dunia dan Doshe merupakan wilayah yang pernah dilanda gempa bumi paling teruk di negara itu. Pada 1999, gempa bumi berukuran 7.4 skala Richter melanda Dushe menyebabkan 17,000 maut termasuk 1,000 penduduk di Istanbul. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.